KPM. Buletin Didik 24 Julai bersama saya Tarushdie Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan telah melancarkan Pelan Pendidikan Awal Kanak-kanak Tabika Perpaduan 2021 hingga 2030 berteraskan kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK. Menteri Perpaduan Datuk Halimah Mohamad Sadiq berkata pelan itu memberi fokus kepada penghayatan pendidikan rukun negara dan penerapan nilai-nilai murni dalam diri murid. Menurut beliau, inisiatif tersebut merupakan pelan yang menggariskan hala tuju ke arah memantapkan peranan Tabika Perpaduan sebagai institut pendidikan awal kanak-kanak yang membentuk kemenjadian murid yang berilmu pengetahuan, berketampilan, mempunyai semangat cintakan negara serta memiliki akhlak yang mulia. Selari dengan aspirasi dasar perpaduan negara dan rangka tindakan perpaduan negara 2021 hingga 2030, pelan itu menggariskan 6 teras dan 14 strategi. Ia merangkumi pemantapan dan pengukuhan yang menyeluruh dari aspek kurikulum, kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP, guru tabika perpaduan, tadbir urus, jalinan kerjasama dan sistem pemantauan. Dalam pada itu terdapat 10 inisiatif baharu yang telah diperkenalkan di bawah pelan berkenaan. Antaranya adalah 3 mata pelajaran baharu termasuk pendidikan rukun negara, komunikasi asas bahasa ketiga dan jom urus diri. Pelbagai cara kreatif dilakukan guru bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Guru Sekolah Kebangsaan Ranggutawa Sabah, Jainah Sulaiman, mengambil inisiatif menggunakan pelbagai jenis boneka patung untuk menarik minat anak muridnya ketika dalam kelas PDPR. Usaha kreatif ini digunakan Cikgu Jainah sebagai salah satu proses pembelajaran dalam usaha menyampaikan ilmu pengetahuan dengan lebih berkesan. Guru mata pelajaran bahasa Inggeris ini juga memiliki hampir 300 patung boneka sebagai bahan bantu mengajar. Ia digunakan mengikut kesesuaian objektif pengajaran serta selaras dengan kehendak dan falsafah pendidikan kebangsaan. Sejak saya menggunakan puppet ataupun apa-apa siap benda yang berwarna, patung, kostum, anak-anak murid saya berani untuk bercakap atau bertutur dalam bahasa Inggeris walaupun menggunakan ayat yang mudah ataupun secara hafalan, dan mereka seronok untuk mempersembahkan sesuatu persembahan menggunakan puppet. Menurut Cikgu Jainah, selepas melihat keberkesanan menggunakan boneka patung ini ketika PDPR diperkenalkan tahun lalu, dia menubuhkan pusat bahasa Inggeris di sekolah dan menyimpan semua boneka patung untuk menarik minat murid membaca sambil berhibur. Ini buku yang saya gunakan di English Language Center. Kenapa saya menyediakan buku ni? Sebab untuk tarik perhatian murid membaca buku dalam bahasa Inggeris. Sebab bila saya melihat anak murid kurang membaca buku dalam bahasa Inggeris, saya mula mengumpul buku-buku ni, membelinya daripada kedai-kedai buku dan meletakkannya di ELC untuk dibaca. Jadi bila murid membaca, mereka akan bermain puppet ni. Secara automatik mereka juga akan membaca cerita di dalam buku ni. Dengan bimbinganlah saya berada di situ sepanjang masa. Hasil usaha kreatif dan inovatif Cikgu Jainah turut diiktiraf. Malah dia dijemput membentangkan kertas kerja di dalam dan luar negara. Bermula September ini, pelajar yang berjaya menempatkan diri di Institut Pengajian Tinggi Awam bakal memulakan pengajian. Buat masa ini, sesi kuliah masih dilaksanakan menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh atau Open Distance Learning ODL. Justru berdikari, bertanggungjawab dan menjaga komunikasi adalah perkara asas yang perlu dititikberatkan mahasiswa ketika belajar di Menara Gading. Sama ada di institusi awam. Menurut Dekan Fakulti Pendidikan swasta, Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Madya Dr. Sharifah Said Arid, pelajar perlu melakukan persediaan keperluan pengajian. Tetapi amat penting bagi pelajar untuk belajar berdikari dan bertanggungjawab terhadap pembelajaran. Bila pembelajaran secara online, perkara yang perlu dipraktikkan adalah pengurusan masa. Pengurusan masa yang lebih berstruktur, ada perancangan, masa untuk belajar, masa untuk membantu keluarga dan sebagainya.
Tambah beliau, amat penting bagi pelajar sentiasa merujuk masalah pembelajaran serta mendapat nasihat daripada para pensyarah. Bukan itu sahaja, penyediaan takwim pembelajaran di awal semester akan memudahkan mereka merancang setiap tugasan yang perlu disiapkan. Sementara itu, menurut Timbalan Dekan Fakulti Komunikasi Pengajian Media UiTM, Dr. Wan Hartini Wan Zainuddin, pelajar perlu sentiasa menanam sikap positif. Tambah beliau, pelajar bakal berhadapan dengan pelbagai cabaran menghadiri kuliah secara atas talian. Bagaimanapun, Dr. Wan Hartini menekankan komunikasi adalah perkara yang perlu dititikberatkan oleh pelajar. Jadi apa yang perlu dititikberatkan adalah komunikasi pelajar itu juga, ya. Komunikasi pelajar itu bersama dengan pensyarah, ya. Kerana di sini core-nya adalah pembelajaran, ya. Pembelajaran itu bagi pelajar dan pengajaran bagi pensyarah. Jadi pengajaran dan pembelajaran itu perlu seiring, perlu difahami oleh kedua-dua belah pihak. Tambah Dr. Wan Hartini, pelajar perlu memberi perhatian dan sentiasa aktif ketika kuliah. Lebih penting lagi, menghadiri taklimat pada awal semester untuk setiap kursus yang diambil. Memahami situasi pelajar yang ada kalanya mempunyai masalah akses internet di kawasan masing-masing, justru pelajar perlu sentiasa berkomunikasi dengan penasihat akademik atau pensyarah untuk memaklumkan situasi dan mendapatkan nasihat serta bantuan. Hai semua, saya Myra Natasha. Jangan lupa untuk bersama Myra dan jurulatih-jurulatih dari Sekolah Sukan Malaysia bermula bulan Julai setiap hari jam 7 pagi hanya di Didik TV KPM. Saya sebagai guru merasakan Didik TV merupakan satu inisiatif yang sangat bagus. Dengan teknologi yang lebih moden, pengajaran menjadi lebih menarik. Hampir 85% daripada 1,136 kaki tangan lembaga hasil dalam negeri LHDN di seluruh Selangor sudah menerima vaksin dos pertama dan kedua COVID-19. Langkah drastik itu sebagai menepati usaha untuk meningkatkan imuniti kelompok, memandangkan ramai kaki tangan LHDN menggalas tugas sebagai barisan hadapan, bertemu dan mengiringi keperluan pembayar cukai. Selain mendaftar melalui aplikasi MySejahtera, kaki tangan LHDN di Selangor yang bertugas di 5 cawangan di Kelang, Shah Alam dan Petaling Jaya turut menjalin kerjasama dengan pejabat kesihatan daerah untuk mendapatkan vaksin dos pertama dan kedua COVID-19. Walaupun menggalakkan pendekatan bekerja dari rumah, namun ada juga perlu hadir ke pejabat mengikut keperluan. Pengurusan LHDN Selangor menggalakkan lebih ramai kaki tangannya menerima vaksin. Jumlah yang telah divaksin lebih kurang dalam 950 lah. Dan bila kita dah capai, kita punya immunity kelompok tu dalam 80%, 18 to 85% lah. Dan kita rasa ini adalah penting sebab kita punya ketahanan lah, ataupun kita punya protection. Kita dengan public dan juga public dengan kita lah. Dijangkakan hampir kesemua kaki tangan LHDN di seluruh Selangor akan selesai divaksin sepenuhnya menjelang pertengahan bulan Ogos. Kita punya CEO, Datuk Seri Dr. Sabin Saminta, memang daripada awal kita program nasional untuk vaksin dah menggalakkan semua kita punya staff, bukan saja frontline, semua kita punya staff untuk dapatkan vaksin, daftar dan untuk dapatkan vaksin lah. Pembayar cukai yang hadir bertemu kaki tangan LHDN di kaunter juga tidak lagi was-was untuk berurusan dan menunaikan tanggungjawab sebagai pembayar cukai, sekaligus tidak melewatkan proses kutipan cukai sebanyak 13 bilion ringgit yang disasarkan bagi tahun 2021 di Selangor. Mereka tidak perlu gusar dan juga takut ataupun bimbang untuk mendapatkan servis daripada pihak lembaga hasil Cawangan Kelang, memandangkan peratusan vaksin oleh Cawangan Kelang ini hampir 80%. LHDN Selangor merekodkan 5 negeri paling tertinggi dari segi hasil sejak beberapa tahun lalu.
Sejajar dengan usaha globalisasi Universiti Teknologi MARA dalam menjalin hubungan dengan rakan antarabangsa melalui Pelan Strategik UiTM 2025, satu majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU telah diadakan secara dalam talian bersama LSPR Communication and Business Institute, Jakarta. Ia juga merupakan antara usaha memperkasakan perkongsian kepakaran dalam bidang komunikasi dan kajian media di Malaysia dan Indonesia. Menurut Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM, Profesor Madya Dr. Masila Hamzah, perjanjian persefahaman selama 3 tahun itu adalah antara kerjasama dari kedua universiti tersebut ke arah mencapai hubungan strategik yang berterusan. We note of LSPR Communication and Business Institute, Jakarta, as the leading communication school in Indonesia, with a reputation as an outstanding academic institution in communication. Today will mark another milestone for us all, where we will be reviving this strategic relationship with a vast depth of academic, curricular, as well as strengthening network linkages between us. Majlis tersebut telah ditandatangani secara maya bersama wakil daripada LSPR Communication and Business Institute, Dr. Andre Isando Rektor. Dalam pada itu, antara faedah yang boleh diperolehi daripada MOU berkenaan adalah pertukaran staf dan pelajar. Ia sekaligus dapat memberi peluang untuk mempelajari kepelbagaian sosial dan budaya serta memajukan prospek kerjaya untuk masa depan. Untuk pengetahuan semua, tiada bukti saintifik yang mengatakan atau mengaitkan penggunaan ubat bius atau dalam erti kata lain ubat anestesia yang menyebabkan kesan buruk di kalangan individu atau pesakit yang telah diberikan suntikan vaksin COVID-19. Bagi pembedahan elektif atau pembedahan yang terancang, pesakit boleh menjadualkan semula tarikh pembedahan mereka sekiranya telah mendapat temujanji vaksinasi COVID-19. Ini adalah bagi tujuan untuk mendapatkan perlindungan penuh dari 2 dos vaksin COVID-19 apabila berada di hospital nanti semasa pembedahan dijadualkan. Bertemu kembali. Mengunjungi zoo dan taman tema antara pilihan aktiviti seisi keluarga terutama pada hujung minggu. Namun pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah menghadkan banyak aktiviti di luar rumah. Bagaimanapun ia tidak menghalang Zoo Melaka dan Taman Burung membawa anda menyelusuri aktiviti haiwan ini secara maya menerusi penganjuran program Zoo to You. Menurut Pegawai Hidupan Liar Zoo Melaka dan Taman Burung, Muhammad Aizat Faizuddin Azrin, hanya melalui laman Facebook dan YouTube anda mampu berkunjung dan meneroka Zoo Melaka dan Taman Burung meskipun hanya berada di rumah. Kita nak bawakan anda yang berada kat rumah tu, adik-adik kat rumah tu, untuk datang masuk ke dalam Zoo Melaka secara maya, yang mana kami akan bersiaran secara langsung untuk anda semua mengenali hidupan liar yang berada dekat dalam Zoo Melaka. Kita boleh menyampaikan mesej-mesej konservasi, iaitu usaha-usaha yang Zoo Melaka sedang lakukan untuk menjaga kebajikan hidupan liar yang ada dekat dalam Zoo Melaka. Tambahnya, program yang mendapat sambutan memberangsangkan ini turut memberi peluang kepada orang ramai yang rindu untuk keluar melancong. Program Zoo to You dianjurkan setiap Sabtu dan Ahad bermula jam 10 pagi di Facebook dan YouTube Zoo Melaka dan Taman Burung. Sukan. Tamasya Sukan Olimpik Tokyo 2020 dibuka secara rasmi semalam tanda bermula perjuangan atlet negara memburu pingat emas Olimpik pertama negara. Majlis perasmian berlangsung sederhana namun membawa pengertian besar terutamanya kepada atlet yang akan beraksi sepanjang tamasya ini ketika pandemik COVID-19 masih menjadi ancaman dunia. Pemain badminton negara yang juga bekas pelajar Sekolah Sukan Malaysia, Lee Zijia dan Goh Liu Yin diberi penghormatan mengetuai perarakan masuk kontingen Malaysia sebagai pembawa jalur gemilang.
Akibat kontingen negara ditunggu-tunggu pada upacara perasmian tamasya semalam, Malaysia tampil kontingen ke-177 memasuki stadium daripada 206 negara yang mengambil bahagian. Busana yang dipakai kontingen negara rekaan daripada Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka UiTM Shah Alam, diinspirasikan dari pemakaian Laksmana Hang Tuah dengan warna jalur gemilang sebagai asas. Persalinan wanita pula lengkap berdokoh serta berselendang melambangkan identiti Malaysia yang kaya dengan budaya tersendiri. Hanya 13 atlet dan pegawai menyertai perarakan kontingen Malaysia diketuai Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia, Datuk Muhammad Nasifuddin Najib. Seramai 30 atlet negara akan beraksi dalam 27 acara menerusi 10 jenis sukan dengan badminton tampil paling ramai dengan 8 pemain. Lee Zijia akan memulakan cabaran pertama esok pada aksi perseorangan lelaki peringkat kumpulan, manakala Goh Liu Ying dan pasangannya Chan Peng Soon membuka aksi hari ini menentang beregu Hong Kong Tan Chung Man dan Si Ying Sue. For me, I think Olympic is a very big tournament, and of course, I think the court, the stadium, the atmosphere here is very special for me. And like I said, it's my first Olympic, and I want to enjoy it. Selepas di Rio, ini adalah Olimpik yang ketiga bagi saya. So harap-haraplah boleh dapat medal lagi. Tapi saya tak mahu bagi sendiri tekanan terlalu besar. So yang paling penting go all out. Acara badminton beregu wanita membuka gelanggang kontingen negara hari ini di sebelah pagi. Cubaan gandingan Chow Mei Kuan, Lee Men Yen juga bekas pelajar Sekolah Sukan Malaysia itu untuk mencatat kemenangan pertama tidak kesampaian. Mereka tewas kepada pasangan ranking ke-6 dunia dari Indonesia, Gracia Poli dan Apriyani Rahayu. Kem badminton terus muram apabila beregu campuran Chan Peng Soon dan Goh Liu Yin kalah kepada beregu Hong Kong Tan Chung Man, Zi Yin Sue 18-21, 21-10 dan 16-21. Peluang masih ada buat mereka untuk ke suku akhir dengan syarat memenangi baki 2 perlawanan peringkat kumpulan. Turut berasis yang tadi, Jeremiah Low Pai Sing yang membuat penampilan sulung sukan Olimpik menerusi acara gimnastik individu all around lelaki. Namun Jeremiah gagal meneruskan kemaraan. Berdepan Gracia Poli dan Apriyani Rahayu, usaha keras dilakukan Chow Mei Kuan, Lee Men Yen untuk mencari kemenangan pertama. Mendahului pada satu ketika kebangkitan yang dilakukan Indonesia, pemaksa Mei Kuan dan Mei Yen melepaskan set pertama dengan kekalahan 14-21. Sengit pada set kedua, cabaran yang diberikan gandingan negara bagaimanapun berjaya diatasi Gracia dan Apriyani. Mereka memastikan kemenangan 21-17 untuk mengecewakan Mei Kuan dan Mei Yen. Peluang masih belum tertutup buat Mei Kuan dan Meng Yen kerana masih berbaki 2 perlawanan dalam kumpulan A. Sementara itu, penembak China Yang Qian meraih emas pertama tamasya Olimpik Tokyo dalam acara 10 meter air rifle wanita. Dia turut mencipta rekod baharu Olimpik dengan catatan 251.8 mata mengatasi Anastasia Galashina dari Rusia yang meraih 251.1 mata. Penembak Switzerland Dina Kristen meraih gangsa dengan catatan 230.6 mata. Yang Qian, 21 tahun, menerima pingat berkenaan daripada Presiden Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC Thomas Bach, namun mengalungkan sendiri pingat emas itu di lehernya sebagai mengikuti SOP COVID-19. Saksikan program Majalah Dalam Kelas Siri 2, Majalah Dewan Siswa, manfaatkannya dari kulit ke kulit. Esok jam 3 petang di laman sosial Dewan Bahasa dan Pustaka bersama pembicara program Nik Nur Ahmad Rizam Nik Ahmad. Pelbagai ilmu akan dikongsikan kepada murid-murid dan guru-guru. Jangan lupa ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah dikendalikan bersama guru-guru berpengalaman menerusi saluran khusus TV Pendidikan Malaysia Didik TV KPM. Pelbagai pengisian menarik selepas ini, antaranya Sukses SPM 2021, Geografi dan Bimbing Tingkatan 4 dan 5. Pembelajaran kini lebih mudah dan menyeronokkan bila-bila masa, walau di mana jua, hanya di Didik TV KPM. Visual upacara pembukaan Sukan Olimpik Tokyo 2020 mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Tarush Muhammad Nazri, salam hormat dan Assalamualaikum.